Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-allama al-habib Ahmad bin Zaid bin Alawi bin Ahmad al-Bashi fi kitabih Risalatul Jami'ah wa Tazkiyatin Nafi'ah fi muqaddimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fadilatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sadaka tariqan yaltamisu fiha ilman sadakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du, fa hadhihi masail mukhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islam al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilm zahiran wa batina wa billahi taufiq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang menyamai segala nikmatnya dan lebih lagi. Selawat serta salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melalui jalan menuntut ilmu, maka Allah akan membawanya ke jalan menuju syurga. Risalah ini adalah himpunan permasalahan yang ringkas yang kebanyakannya dipetik dari sebahagian karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kami berharap bagi mereka yang mempelajari dan mengamalkannya agar tergolong di kalangan ahli ilmu zahir dan batin. Dari Allah kami mohon taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi. Ini muqaddimah pengarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Alhamdu, segala puji. Terjemah dia segala puji, tapi dia alhamdu di mana yang ada segala puji, dimaksudkan dengan segala puji, maksudnya segala jenis puji, segala jenis puji-pujian, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian ni kalau kita baca mana-mana kitab, Tok Guru, ulama, dia akan terangkan tentang puji-pujian. Apa maksud puji-pujian? Puji itu disebut di sini satu perbuatan yang terbit daripada kita membesarkan pemberi. Ada orang buat baik kepada kita, puji itu adalah satu kalam ke, perbuatan ke, yang kita nak mengagungkan seseorang tu sebab dia telah berbuat jasa kepada kita. Sini disebut alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian tu ada 4. Segala jenis puji. Apa segala jenis puji? Puji tu ada banyak mana? Yang kata segala jenis puji tu. Puji tu ada 4. Kita selalu baca kan. Yang pertama, puji Allah kepada makhluk. Yang kedua, puji Allah kepada Allah. Yang ketiga, puji makhluk kepada Allah. Yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Boleh ingat? Yang pertama, puji Allah kepada Allah. Tukar balik. Yang pertama, puji Allah kepada Allah. Allah puji diri sendiri dalam Al-Quran. Allah sebut innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwas samiul basir. Itu semua puji-pujian Allah kepada diri sendiri. Itu puji yang pertama. Puji yang kedua, puji Allah kepada makhluk. Allah puji Nabi Muhammad, Allah puji Nabi Ibrahim dalam Quran, Allah puji Nabi Musa, puji Nabi-Nabi, puji makhluk yang berbuat baik. Puji Allah kepada makhluk. Puji yang ketiga, puji makhluk kepada Allah. Kita puji Allah, kita sebut alhamdulillah tu, pujilah tu. Kita berzikir, kita baca Quran, ada puji-pujian kepada Allah Taala, kita puji Allah. Yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Puji makhluk kepada makhluk ni kita puji sesama kita. Kita puji kawan kita, kita puji mak ayah kita, kita puji jiran ke siapa kan, yang penting puji makhluk kepada makhluk.
Okey, yang dimaksudkan segala jenis puji itu puji ni. Empat jenis puji ni semuanya kembali kepada Allah. Puji Allah kepada Allah memang kembali kepada Allah lah. Puji Allah kepada makhluk pun kembali kepada Allah juga. Sebab bila Allah puji, contohnya Allah puji Rasulullah, kan? Hakikatnya kembali balik pujian tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi hebat, Nabi manapun hebat, manusia manapun hebat, semuanya sebab Allah yang buat, Allah yang bagi dia jadi hebat. Faham? Pujian ketiga, kita puji makhluk, makhluk puji Allah. Itu memang kembali kepada Allah lah, kita puji Allah kan. Yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Puji makhluk kepada makhluk ni, kita puji kawan kita, kata engkau ni pandai lah, entah ni pandai lah, entah ni rajin lah, entah apa-apa macam-macam kita puji, semuanya kembali kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala yang buat dia rajin, Allah Ta'ala yang takdirkan dia tu pandai. Okay. Dalam syarahan ni disebutkan tentang hukum tentang Alhamdulillah. Alhamdulillah pun ada hukum juga, macam Bismillah semalam. Bismillah ada hukum dia, tapi Alhamdulillah ni dia ada 4 je hukum. Hukum Alhamdulillah, ada juga hukum Alhamdulillah. Bila boleh sebut Alhamdulillah, bila yang tak boleh sebut. Hukumnya ada 4: wajib, sunat, makruh, haram. Dia tidak ada harus. Tidak ada harus di sini. Bila Alhamdulillah tu jadi wajib? Bila Alhamdulillah tu jadi wajib? Siapa boleh jawab? Khutbah Jumaat. Pandai. Khutbah Jumaat wajib sebut Alhamdulillah. Solat tak wajib. Tu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu Fatihah. Kama fi khutbah Jumaat, fi khutbatil Jumaah. Khutbah Jumaat itu wajib disebut Alhamdulillah. Kalau tak sebut, ni khatib je lah, antar tak payah sebut yang tu bawah. Tamam? Ni kekejut yang tidur ni. Yang kedua, mandub. Mandub ni sunat. Sunat fi kulli hal wa fi khutbatin nikah. Setiap keadaan kita sunat sebut Alhamdulillah. Duduk saja sebut Alhamdulillah. Sebab kita ni sentiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa pun, makan, tidur, semua tu kita bangun daripada tidur, kita sebut Alhamdulillah kan. Kita keluar dari tandas pun kita sebut Alhamdulillah. Dia punya doa tu semua ada puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Wa fi khutbah an-nikah. Nikah tu dia ada khutbah dia. Tahu khutbah sebelum kita nak nikah tu, kita kalau anda nak menikah nantilah, ada sebelum akad tu imam akan baca. Tu sebenarnya dinamakan khutbatun nikah. Khutbah nikah. Khutbah nikah kadang-kadang tu imam baca, kadang-kadang pengantin yang baca. Dia ada siap dah teks itu. Tak mau baca yang tu pun tak apa, nak khutbah sendiri pun tak apa, yang tak tengok teks pun tak apa. Okey, sunat. Yang kedua, yang ketiga, makruh. Makruh menyebutkan Alhamdulillah fil mawadhi' al-mustaqzarah kal mazbalah. Menyebutkan Alhamdulillah di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat buang sampah, wahya mawadhi' al-qumamah, ataupun di tempat yang kotor lah, tempat yang sembelih. Di sini disebut tempat sembelih binatang, tempat ada darah, tempat ada najis. Makruh tersebut Alhamdulillah. Yang keempat, haram. Yang keempat, haram menyebut Alhamdulillah indal wuqu'i fil ma'siyah farahan biha. Ketika terjatuh ataupun melakukan maksiat, ketika melakukan maksiat dengan niat seronok dengan maksiat tu, sebut Alhamdulillah sebab seronok. Alhamdulillah dapat juga ni. Dapat juga apa? Dapat buat apa? Kalau benda tu maksiat, haram menyebut Alhamdulillah, seolah-olah kita menyebutkan nama Allah, bergembira dengan buat maksiat dengan sebut nama Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang dimasukkan sekalian alam, alam tu apa dia? Alam ni bukan alam sekitar, nampak bukit bukau, gunung ganang, awan biru, nampak laut cantik, tu bukan alam. Itu bukan sahaja alam. Alam ni maksudnya kullu ma siwallah, setiap benda selain Allah. Anta tu alam. Anta tu sebenarnya alam. Kita ni semua alam. Benda semua yang ada di atas muka bumi ni, yang selain daripada Allah Ta'ala, semuanya alam. Tak kisahlah di muka bumi ke, di planet mana pun,
di galaksi manapun, sistem manapun, matahari, bulan, bintang, planet, termasuk benda-benda yang kita buat, kita yang buat, maksudnya kita yang bukan kita buat, maksudnya yang diciptakan manusia, kereta, motor, kapal terbang, semua ni termasuk alam. Tuhan sekalian alam. Kita yang kata alam ni semua jadi makhluk. Alam ni adalah makhluk kepada Tuhan. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, pujian yang menyamai segala nikmat-nikmatnya. Maksudnya kita puji itu menyamai dengan nikmat-nikmat yang kita dapat, bahkan tambah lagi. Sebab apa? Hakikatnya kita puji Allah tu tak cukup dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Sebab bila anda dapat nikmat, contohnya anda dapat nikmat apa? Makan, minum, tidur, anda sebut Alhamdulillah, bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi nikmat. Anda sebut Alhamdulillah tu, yang kata anda bersyukur, Alhamdulillah, anda bersyukur tu sebab anda boleh dapat nikmat tu. Alhamdulillah tu pun Allah Ta'ala yang bagi anda sebut. Alhamdulillah yang anda sebut dengan lidah anda tu, nak memuji Allah Ta'ala tu, maksudnya kita puji Allah Ta'ala pun daripada Allah Ta'ala. Kita puji Allah tu dengan perkataan yang Allah Ta'ala bagi kemampuan untuk kita sebut. Kalau kata Allah Ta'ala tak bagi kemampuan, berapa ramai yang bangun daripada tidur tak kata Alhamdulillah pun, tak baca doa. Berapa ramai yang keluar daripada tandas terlupa baca doa. Allah Ta'ala tak memberi kesempatan, kemampuan kepada lidah dia untuk menyebut Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah tu sendiri pun Allah Ta'ala yang bagi nikmat untuk kita sebut. Maksudnya kita ni memang tak dapat nak bersyukur sepenuhnya, tapi kita usaha untuk bersyukur juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan salawat Allah ke atas penghulu kita, Sayyidina, Tuan kita Muhammad. Salawat Allah, macam mana Allah nak salawat kepada Nabi? Kita minta wasallallahu, kita minta kepada Allah Ta'ala untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada daripada Allah. Selawat ni kalau daripada Allah maksudnya rahmat. Maksudnya Allah, kita minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi. Kalau selawat itu daripada malaikat maksudnya istighfar. Kita minta innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah berselawat tu apa dia? Maksudnya Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi. Bukan Allah Ta'ala sebut Allah SWT Muhammad juga. Malaikat berselawat tu maksudnya malaikat minta ampun kepada Nabi. Nabi ni ada dosa ke malaikat nak minta ampun? Tak ada. Jadi apa yang terhasil dari istighfar malaikat kepada Nabi? Istighfar tu akan bertukar menjadi pahala. Dia macam ni. Kan kita ada hadis banyak, kita bila kita buat amalan sekian-sekian kita akan diampunkan dosa. Siapa yang buat sekian-sekian berjalan untuk ilmu akan diampunkan 1000 dosa lah, ada kata 10,000 lah, ada macam-macam kan hadis kan. Kita ni baca hadis tu yang kelebihan-kelebihan ni, diampun dosa 1000 dosa, naik darjat macam-macam. Diampun dosa, kita istighfar sampai habis dosa kita. Dosa kita tak ampun semua dah. Tak ada lah dosa ni. Tapi kita istighfar lagi. Ni contoh lah, nak harap habis dosa tu, wallahu alam lah, boleh habis ke tak dosa kita ni, sebab setiap hari ada dosa baru. Contoh, kita ada dosa 100, kita pun istighfar sampailah habis dosa kita tu. Lepas tu kita istighfar lagi. Apa faedah istighfar tu? Faedah istighfar tu ialah dia menambahkan pahala kita. Bila dah habis dosa, dia akan tambah pahala. Maksudnya Rasulullah SAW, sebab tu dikatakan bahawa darjat maqam Rasulullah SAW sentiasa naik sehingga saat ini pun darjat Nabi naik lagi, tak turun-turun. Sebab apa? Sebab yang pertamanya istighfar, salawat Allah kepada Nabi, rahmat dapat, dan malaikat beristighfar. Dan kita juga minta doa salawat kepada Nabi. Nabi tu sentiasa naik. Kalaulah kata tidak ada seorang pun selawat kepada Nabi pun, tetap makam Nabi naik. Sebab apa? Sebab kita semua amalan kita ni, amalan kita buat sekarang ni, dapat pahala kat siapa? Yang orang yang ajar kita. Siapa dia yang ajar kita baca Quran mula-mula sekali? Mak ayah kita. Orang yang paling untung sekali, mak ayah yang tak rugi ialah mak ayah yang mengajar anak sendiri baca Quran. Sebab apa? Sepanjang anak dia tu baca Quran, sepanjang itulah dia dapat pahala.
Kalau anak dia jadi ustaz, lagilah banyak pahala mak tu, lagilah banyak pahala ayah tu. Tu mak ayah kita dapat. Mak ayah kita tu siapa yang ajak dia? Atuk kita. Atuk kita siapa yang ajak dia? Mak ayah dia. Mak ayah kepada atuk kita siapa ajak? Kembali kepada guru-guru. Last sekali kembali kepada siapa? Last sekali kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amal kita kata Sayyidina Abu Bakar tu hebat, Sayyidina Umar tu hebat, 10 sahabat Nabi masuk syurga tu hebat sebab dia janji masuk syurga. Semua amalan dia tu seorang. Amalan Sayyidina Abu Bakar pun kalau nak ditimbang dengan semua orang Islam yang lain pun tak boleh nak lawan. Amalan Sayyidina Abu Bakar yang paling besar sekali tu pun siapa dia yang ajak dia? Rasulullah. Jadi Rasulullah tu macam mana kita nak kata tak naik makam? Sentiasa naik makam. Setiap kali yang kita baca Quran dapat pahala kat Nabi. Sebab Nabi lah orang yang pertama, punca utamanya kita semua ni dapat ilmu, dapat beramal. Jadi memang tidak dapat lari seorang pun daripada manusia, bukan kata orang Islamnya, termasuk orang bukan Islam pun, daripada mendapat jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah ke atas Sayyidina. Sayyidina tu maksudnya apa? Diterjemah sini junjungan kita, orang yang kita agungkan. Maksudnya Sayyidina tu, Sayyid maksudnya Sayyid. Sayyid ni tuan, tuan kita. Ada kita lama dia terjemah penghulu kita. Penghulu ni nanti orang bayang kata ketua kampung pula, kan? Okey, Sayyid. Apa maksud Sayyid? Di sini dibagikan takrif Sayyid. Ada beberapa, bukan takrif, maksudnya sifat Sayyid. Sayyid tu siapa dia? Ketua, yang dikatakan ketua tu siapa dia? Man sada fi qaumihi. Ini banyak sifat dia. Antaranya yang pertama, orang yang menjadi ketua dalam kaumnya. Ketua kampung ke, ketua kabilah ke, menteri besar ke, PM ke, presiden ke, siapa yang jadi ketua itu dipanggil Sayyid. Antara Sayyidi maksud dia tuan kita. Ni antara ciri-ciri ataupun salah satu daripada yang dinamakan Sayyid itu ialah yang pertama dia ketua. Yang kedua, man kathara sawaduhu aw jaishuhu aw atba'uhu, orang yang ramai pengikut, ramai tentera, ramai pengikut, ramailah orang peminat dia tu, follower kan. Sebab tu sekarang ni ramai yang dia tanya cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa? Insta famous, YouTuber. Hanya cita-cita tu banyak lagi, tapi dia tengok seronok kan, tengok orang ni jadi pergi mana-mana orang kenal, kan? Sebab apa? Dia kan keluar rumah pun duduk depan komputer je, tapi follower ramai. Follower bukan buat apa pun, bukan mengajak pun, main game je, kan? Main game sampai follower ramai, pergi mana pun orang kenal. Sebab apa? Semua follower pun yang jenis kaki game juga, kan? Contoh yang marah pula orang main game ni, orang tengok. Contoh kalau kata ramai pengikut, itu salah satu ciri Sayyid. Ataupun man tafza'u ilaihi nas 'inda syada'id, orang yang menjadi rujukan, orang yang menjadi sandaran apabila berlaku kesusahan. Bila berlaku masalah, orang cari dia. Bila berlaku kesusahan, orang akan pergi lari kepada dia. Jadi gempa bumi kat, contohlah gempa bumi ke, miskin, kebuluran, orang akan mencari dia. Itu ciri-ciri ketua ataupun ciri yang kata Sayyid tu. Ataupun yang lain ialah yang keempat, Al-Halim alladhi la yastafizuhu al-ghadab, orang yang baik hati, yang tidak cepat marah, yang tidak dikuasai oleh sifat marah. Maksudnya dia tu tenang, baik. Ni ciri-ciri orang yang Sayyid. Dan disebut wa qad ijtama'at hadhihi sifat fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau antara ada satu pun dah dikira Sayyid. Sayyid ni maksudnya Sayyid dari segi panggilan lah, bukan antara Sayyid yang keturunan Nabi ni. Kalau satu pun dah kira Sayyid, ni salah satu ciri Sayyid. Tapi kata syarah kitab ni, semua empat-empat ni semua ada pada Nabi. Semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ramai pengikut. Nabi adalah orang yang menjadi rujukan ketika susah. Nabi adalah orang yang menjadi ketua dalam kaumnya. Nabi adalah orang yang baik, yang tidak cepat marah. Okey. Sayyidina Muhammad tu adalah Nabi kita. Siapa dia Nabi Muhammad? Disebut dalam ni Nabi Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah susul galur keturunan Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang disepakati oleh para ulama berhenti sampai Adnan. Itu atuk Nabi last. Daripada Adnan sampai ke Nabi Ismail itu banyak khilaf. Daripada Ismail sampai ke Nabi Adam lagi banyak khilaf. Banyak kaulah. Wa huwa khatamul anbiya wa imamul mursalin, adalah penutup segala nabi dan imam segala rasul. Wa ala alihi, dan ke atas keluarga Nabi. Selawat tadi ke atas Nabi dan ke atas keluarga Nabi. Kita baca selawat tu baca untuk keluarga Nabi sekali. Kita minta doa supaya Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada keluarga Nabi juga. Siapa dia keluarga Nabi? Siapa dia keluarga Nabi? Dia ada dua bahagian, dua ta'rif. Kalau fi maqamid du'a, pada bahagian doa disebut keluarga Nabi, semua orang beriman. Semua orang beriman. Orang beriman, kita orang beriman tak? Kita beriman. Beriman ni maksud orang Islam lah. Semua ni orang yang beriman dikira sebagai ahli keluarga Nabi. Bila sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad tu fi maqamid du'a, dari segi doa kita dapat sekali. Kita pun ahli keluarga Nabi juga daripada segi doa. Tapi fi maqamiz zakah, keluarga Nabi dari segi zakat. Apa maksud dari segi zakat? Bila Nabi sebut ahli keluarga aku tak boleh terima zakat, yang tu khusus dua kabilah sahaja, iaitu orang beriman daripada Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Kabilah Bani Hashim dengan kabilah Bani Abdul Muttalib itu sahaja dikira ahli keluarga Nabi yang dari segi zakat. Maksudnya kita ni boleh terima zakat lah, keluarga Nabi, dan Nabi sendiri tidak boleh terima zakat. Okey, siapa boleh bagi tahu kat ana kenapa keluarga Nabi tidak boleh terima zakat? Said Abdullah apa? Sebab apa keluarga Nabi tak boleh terima zakat? Anta terima zakat? Boleh terima zakat anta? Tak boleh. Sebab apa? Saya tahu. Cari Said. Saya tahu. Sebab apa tak boleh terima zakat? Hukum yang asal muktamad ulama tidak boleh menerima zakat Ahlul Bait. Sebab apa tak terima zakat? Nabi sendiri tak terima zakat. Nabi tak terima sedekah dan Nabi tidak makan zakat. Nabi bila jumpa kurma, Nabi kata, kalaulah aku tidak bimbang ini adalah daripada harta zakat, aku akan makan kurma ni. Sebab tu bila ada orang bagi kurma kat Nabi, Nabi akan tanya, ni apa dia? Kalau orang kata hadiah, Nabi makan. Kalau orang kata bukan hadiah, ni sedekah, ni zakat, Nabi akan bagi kepada sahabat-sahabat untuk makan. Okey, siapa pernah keluarkan zakat? Siapa dia dulu bagi zakat? Wifi bagi zakat kan? Zakat fitrah. Biar zakat kat madrasah. Zakat, kalau anda bagi, anda ada duit banyak. Siapa yang keluarkan zakat ni? Orang yang banyak duit, kan? Orang yang banyak duit. Dia bagi zakat kepada siapa? Siapa dia yang boleh terima zakat? Asnaf tu golongan. Asnaf zakah, golongan yang boleh menerima zakat ada 8. Faqir miskin, orang yang berhutang, orang yang berjihad fisabilillah, orang yang bermasuk Islam, Ibnu Sabil, orang yang musafir, putus bekalan, hamba yang nak membebaskan diri dia. Ada 8 semua. Okey, masa anda bagi zakat kepada orang, anda rasa anda orang yang dia pemberian ni, dia ada orang atas bagi kepada orang bawah bagi kepada orang atas, orang yang sama bagi orang yang sama dengan dia pemberian. Kalau anda bagi kepada orang atas atau sama dengan orang yang sama level dengan anda, itu dipanggil hadiah. Anda bagi kepada ustaz, itu panggil hadiah. Anda bagi kepada mak anda, itu panggil hadiah. Bagi sama-sama kawan pun boleh jadi hadiah. Tapi kalau bagi orang kepada bawah dari anda, tu mungkin dari segi tahap miskin dengan kaya. Orang kaya bagi kepada orang miskin, mungkin hadiah, tapi mungkin sedekah, mungkin sumbangan. Kalau Nabi boleh terima zakat, anta tu adakah anta mulia kepada Nabi, nak bagi kepada Nabi? Seolah-olah macam anta tu lagi besar dari Nabi, nak bagi kepada Nabi, kan? Nak tolak benda tu supaya orang yang
yang terima zakat. Bukan, orang yang mudi zakat tu, dia tak, dulu aku bagi zakat, aku yang bagi zakat kat Nabi tu. Dia tak boleh nak claim macam tu. Nabi susah, kalau susah Nabi susah pun sahabat tolong atas rasa mentakzimkan Nabi, bukan macam dia ni tak ada apa aku tolong lah. Bukanlah nak masukkan orang beri zakat ni sombong, tapi kadang-kadang masuk benda tu dalam hati. Sebab tu nak jaga martabat Nabi tu, Nabi tidak ambil zakat, Nabi tidak terima zakat, bahkan dia haramkan untuk menerima zakat. Tetapi para ulama di akhir zaman ini banyak memfatwakan kata Ahlul Bait boleh menerima zakat. Sebab pada zaman Nabi dulu, dia Ahlul Bait dengan Nabi sendiri ada bahagian daripada harta rampasan perang tu, dia panggil ghanimah, dia ada bahagian yang disalurkan kepada Nabi sendiri. Ada bahagian khas untuk Nabi dan ada bahagian khas untuk Ahlul Bait. Tapi benda tu sekarang dah tak ada. Jadi para ulama ramai juga yang memfatwakan kata boleh untuk Ahlul Bait menerima zakat. Tapi ramai juga Ahlul Bait yang masih tetap berpegang dengan tidak menerima zakat. Wa sahbihi wasallam. Dan para sahabat, salawat dan salam tadi, salawat kita tu kita berikan, kita minta doa juga, bukan untuk Nabi, bukan untuk ahli keluarga Nabi sahaja, tetapi untuk sahabat-sahabat Nabi juga. Siapa dia sahabat Nabi? Siapa dia sahabat Nabi? Yang disebut sahabat-sahabat. Saya pun ada sahabat. Sahabat tu siapa dia? Sahabat yang dimaksud sahabat Nabi ni, man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang sempat berkumpul dengan Nabi. Berkumpul ni maksudnya duduk dengan Nabi, bukan hidup sezaman dengan Nabi lah. Dia pernah datang jumpa Nabi. Walaupun dia, contoh, bukan anak Nabi lah, contoh lah, Nabi dalam majlis, dia datang, dia duduk kat belakang. Tu kira man ijtama'a, orang yang berhimpun dengan Nabi, walaupun sekali, walaupun dia buta, walaupun tak bercakap dengan Nabi, dia sempat duduk dengan Nabi dalam satu majlis. Mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Abu Jahal hidup dengan zaman Nabi tak? Berjumpa dengan Nabi tak? Bagi sahabat? Tak sebut Abu Jahal radhiyallahu anhu ke, kan? Sayyidina ke? Tak ada kan? Sebab apa? Bukan sahabat. Sebab dia tidak beriman. Wa mata 'alal iman, mati pun dalam iman. Sahabat tu beriman dan mati pun dalam iman. Kalau na'udzubillah, kalau dia murtad ke apa, itu tak dikira sahabat. Ini takrif yang ringkas. Takrif yang panjang lagi, berjumpa dengan Nabi, berjumpa secara yaqazah, bukan secara mimpi. Mimpi tak dikira sahabat. Saya mimpi jumpa Nabi semalam, saya sahabat. Anda boleh panggil anak Sayyidina. Sayyidina apa? Bukan nama Sayyidina apa? Lepas tu sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Bila semayang anak kena duduk depan, sebab anak sahabat, sebab anak jumpa Nabi. Bukan, itu bukan sahabat. Kalau berjumpa yaqazah, kalau ada sebahagian ulama berpendapat yaqazah tu boleh berlaku. Yaqazah ni maksudnya berjumpa dengan Nabi secara jaga. Sekarang pun ada pendapat ulama, itu selisih ulama jugalah, khilaf. Okey, bila berjumpa Nabi secara jaga, adakah dia pun sahabat sekarang ni? Tak juga, sebab dalam ta'rif yang lebih panjang, berjumpa dengan Nabi secara jaga ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi dah wafat. Kalau ada orang berjumpa dengan Nabi sekarang pun secara jaga pun, itu tak dikira sahabat juga. Sebab berjumpa dengan Nabi secara masa Nabi hidup. Sayyidina Uwais Al-Qarni, walaupun hidup di zaman Nabi, tak dikira sahabat. Sebab apa? Beliau tidak berjumpa Rasulullah SAW. Sayyidina Uwais Al-Qarni duduk di Yaman, di tempat nama Al-Qarn. Al-Qarn punya apa? Al-Qarn tu tempat kampung, tu nama Al-Qarni. Al-Qarni. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni tu bila dia beriman, dia masuk Islam, dia nak pergi jumpa Nabi. Tapi mak dia sakit. Kata mak dia tak bagi izin dia nak pergi jumpa Nabi. Bila mak dia meninggal, dia pun nak pergi jumpa Nabi, tak sempat pergi jumpa, Rasulullah meninggal. Sebab tu sebelum Nabi wafat, Nabi sebut tentang Sayyidina Uwais, Nabi sebut nama dia sekian. Pergi cari dia, pesan kepada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang cari betul-betul jumpa ni, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Uwais. Uwais nak pergi ke Mekah, nak buat haji, jumpa dengan Sayyidina Umar masa tu khalifah, dengan Sayyidina Ali pergi cari.
Setiap kali musim haji akan cari mana kabilah Yaman. Okey, tunggu sini. Yang geng daripada Yaman. Lepas tu lah cari siapa dia daripada kabilah Al-Qarni. Maksud bukan kabilah Qarni, daripada kampung tu. Barulah kumpul beberapa orang aja. Tengok mana seorang nama Uwais. Dia kata kenapa nak cari Uwais? Uwais tu orang tak betul dia pun. Kami kira macam orang tak betul lah. Mereka tu pandang kata dia tak betul. Dia pun tak duduk dengan kami, dia jaga unta kat sana. Dia cari. Nabi pesan kalau jumpa dia, minta dia istighfar untuk kamu. Minta dia istighfar, minta ampun kepada kamu. Siapa dia minta ampun tu? Untuk siapa? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Minta ampun. Bukan minta ampun, minta dia suruh doa kepada. Kata kami datang jumpa kamu sebab Rasulullah pesan. Dia menangis. Sebab apa? Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi pesan sahabat-sahabat jumpa dia untuk minta doa kepada dia. Hakikatnya tetap martabat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali lebih tinggi daripada Sayyidina Uwais. Tapi Rasulullah SAW nak menunjukkan keistimewaan Sayyidina Uwais tu, sampaikan Nabi suruh sahabat minta doa kepada dia. Orang yang menjadi satu lambang kepada taatnya beliau kepada ibu bapa. Ibu lah, mak dia. Sampai sanggup. Bukan sanggup korbankan Nabi tak. Sanggup. Dia tahu kalau kata pergi jumpa Nabi pun, Nabi akan suruh buat baik kepada mak dulu. Mak dia sakit. Jadi dia mendapat keistimewaan sebab dia buat baik kepada mak dia. Kita nak sebut apa? Sayyidina Uwais, walaupun dia hidup di zaman Nabi, tapi tak pernah datang jumpa Nabi. Tak boleh datang, maka dia tidak dikira sahabat. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Tak ada soalan. Kita doa. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضيك علما فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأقل أتك علما نهض بخير ونقفى كل شر ربنا واسه لنا كل شيء وأقرب الرضا منك العيو واقضي عنا ربنا كل ضيق قبل أن تأتينا رسول المنى واغفر استر أنت من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى آل الكرم شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا مما يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا مما خلف عمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته